pernah ditahan di bawah ISA. Kali pertama, bulan Disember tahun 1974, iaitu apabila berlaku tunjuk perasaan isu baling yang membabitkan satu keluarga di Baling, miskin. Waktu itu musim hujan lebat, tak ada beras nak makan ubi gaduh, berlaku kematian. Siswa masa itu ada projek biasa siswa musim cuti di Baling, berlaku tunjuk perasaan bersama rakyat Baling. Balik ke KL, kita tunjuk perasaan di Dataran Merdeka. Selepas 2 hari kita disurat oleh polis, akhirnya kita berkumpul di Masjid Negara. Waktu di Masjid Negara, pada satu petang, saya sedang berucap. Tiba-tiba muncul Datuk Seri Anwar Ibrahim, merampas hila dengan saya dan berucap. Kemudian, polis terus menembak gas. Sehingga pelajar-pelajar, kita semua tak dapat bertahan. Lari dari tampukan. Saya turut memapah Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu diserang oleh RU. Saya pimpin dan papah dia sampai ke satu tempat dekat Bank Bumi Putra. Di situ ada kuil Hindu, di mana Kawadi yang dibawa selalu ke Batu Kek. Tempat itulah saya berehat dengan Anwar. Kemudian dapat teksi Anwar balik ke rumah dia. Saya balik ke Dataran Merdeka, ke Masjid Negara nak tengok apa jadi kepada pelajar-pelajar yang masih, kalau ada, masih berhimpun di sana. Manakala waktu dekat maghrib, Anwar mendapat maklum ramai pelajar-pelajar kena tahan di balai polis Britfield. Dia pergi ke Britfield, dia ditahan di bawah ISA. Saya belum. Keesokan hari saya tengok news, 10 orang kena tahan ISA. Saya belum. Saya balik ke Shah Alam, saya menilau Kolu Gaile, nak mengelak daripada kena tahan. Tapi seminggu selepas itu, saya pergi ke pejabat Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia nak ambil baju saya, beg saya yang saya tinggal. Rupanya ada polis kat situ, tahan saya kat situ, tunjuk warrant ISA. Itulah saya kena tahan. Bila saya kena tahan, saya diinterogasi 60 hari. Di bawah ISA, interogasi 60 hari ini tenang. Tapi bukan fizikal. Dia tak sentuh badan kita. Tetapi masa interogasi itu tak menentu. Dia boleh sampai 10 jam satu hari. 15 jam satu hari. Dia boleh datang ke tempat kita duduk dalam lokap ni, pukul 4 pagi. 2 orang ke 3 orang bertawan membuat soal siasat. So dari segi torturing itu memang torture. Coba bayar 60 hari. Cukup 60 hari, kawan ni datang, macam saya dulu. Dia beritahukan saya, kawan-kawan yang lain sudah dibebaskan. Saya kata, siapa lagi ditahan? Yang belum bebas, dia kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan saya. Dan saya, Anwar Ibrahim lah saya. So, saya tidak ada nak buat apa-apa pengakuan. Saya kata kepada pihak polis. So, dia kata, kalau tidak, you kena pergi ke putih. Saya pergilah. Jadi, pukul 8 pagi, saya dibawa, masuk kereta Volvo, yang cumi hitam, tengok-tengok Anwar dekat dalam. So, kami berdua pergilah ke Kemunting. Ini yang penting saya nak beritahu ni. Bila pergi ke Kemunting, di Taiping, tempat tu di kaki bukit. Pagar. Pada orang tengok tu penjara lah. Tapi berbeza dengan penjara Kajar. Berbeza dengan penjara Sungai Buloh. Dia di luar ni pagar besi. Nampak. Tak ada bangunan. Tempat kita ditahan, di belakang. Ada pagar. Lepas tu ada lah macam rumah kayu yang panjang. Rumah kayu yang panjang. Berek lah. Berek lah. So, bila dah sampai kat sana, dia ambil gambar cap jari semua, saya ditunjuk. Sebab apa saya ditahan. Baru saya tengok. Allegation. Banyak, 22 allegation. Antaranya, kerana
menjadi kepala menunjuk perasaan menuntut item bagi mendapat taraf universiti 22 April. Berapa umur tu tu? Masa tu dia tahun 74, saya lahir 51, 23. 74, 51. 23 lah. 23 tahun umur. Itu pertama lah rintitan daripada menuntut item jadi taraf universiti. Kedua, isu baling. Kerana kes kemiskinan rakyat. Jadi itulah dua tuduhan besar lah. Lepas tu bunga-bunga dia tu banyak lah. Kena tahan. Duduk dalam dom ataupun tempat tahanan nombor 8. Saya dengan Anwar. Beberapa hari selepas itu, Profesor Saud Ali pun diletak bersama dengan kita. Jadi 3 orang. Tempat saya tu. Dom tu panjang. So dalam dom tu ada meja tenis. Ada televisyen. Boleh tengok televisyen. Surat khabar pun dibagi pagi-pagi. Makan, breakfast pagi. Kalau saya pergi ke dapur, penjara, saya sediakan makanan pagi, saya dibayar gaji RM1.50. Makan tengah hari pun kalau saya masak sendiri, RM1.50. Makan malam pun RM1.50. Itu buat makan. Kemudian, kita juga diberi peluang untuk bercucuk tanam. Dalam kawasan dom tu, dia ada dom 1, dom 2, dia ada tanah sikit. Tapi, dom lain lah. Ada court badminton, ada tanah sikit yang kita boleh bercocok tanam. Saya tanam cili, saya tanam bendi, saya tanam terung, pun ada gaji RM1.50. Sehari. Bila saya duduk di dalam tu, 2 tahun, masa dibebas saya bawa duit balik RM3,000 lebih. Hasil duit gaji. Macam manalah kita kumpul duit ni? Dapat dekat RM3,000 lah dapat duit. Dan saya mendapat ijazah. Waktu saya di ITM, dia kira semester. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Setiap semester ni saya lulus. Tapi cukup makan. Maknanya, kurang 0.1%, saya kena pecat. Tak ada cemerlang lah. Lulus tapi tak cemerlang. Tapi bila saya ditahan, semester 5 dengan semester 6, saya paksa buat dalam kes tahanan. Seorang diri. Baca buku je. Tak ada pensyarat. Semester 5, 8 subjek. Semester 6, 8 subjek. Keputusannya luar biasa. Ada A, ada B. A banyak. Dulu cemerlang. Baru saya tahu, rupa aku ni pandai rupanya. Cuma dulu masa kuat tunjuk perasaan. Jadi lulus sampai lulus saja. Tapi saya dapat. Banyak orang tak tahu, saya dapat ijazah dalam kes tahanan. Seorang diri belajar. Dan bila saya keluar, sepatutnya bila ada convocation, saya dipanggil lah untuk terima ijazah hantar pentang. Saya tak dipanggil, ijazah saya dihantar dengan pos. Begitulah pengalaman dan nasib saya dari segi perjuangan. Kemudian, sekali lagi saya kena ISA. Iaitu tahun 87. Di bawah operasi Lanang. Kali kedua, ketiga? 2 kali. Bawah operasi Lanang. Isunya, waktu itu saya jadi Exco Pemuda UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak pemangku Ketua Pemuda, saya Exco kanan dah. Saya benar Exco nombor 3 tak silap saya. Bertanding lah. Nombor 1 Sa'man Arwah, nombor 2 Datuk Nazri, nombor 3 saya. Kemudian isunya bergaduh dengan Lee Kim Sai, di mana Presiden MCA isu ketuanan Melayu. Mereka mengatakan mana ada ketuanan Melayu. Kita kata Malaysia ni hak orang Melayu, ketuanannya ialah orang Melayu. Bergaduh. Berlakulah peripun sana, peripun sini. Kemuncaknya di stadium TPCA. Akhirnya kerajaan menjalankan operasi Lalang. 100 orang lebih kena tangkap. Habis kena tangkap. Dan saya pun kena tangkap. Waktu itu saya ahli parlimen. Dan 2 lagi daripada Pemuda UMNO, Datuk Fahmi Ibrahim dengan Tajuddin Rahman. So 3 orang. Bila ditahan, 2 hari saya tak silap saya di Semarak. Saya tak tahu di mana sebab bila saya ditangkap di rumah, naik kereta pakai cermin mata hitam. So, tak boleh tengok di mana. Sampai di Balai Polis tu, bagi minum pagi, kemudian naik pula Black Maria, gelap dalam Black Maria, kita tak tahu di mana.
bunyi kipas je. Bila tiba-tiba saja saya turun Black Maria tu, saya tengok saya dalam bangunan. Saya tak tahu di mana bangunan. Katanya saya dimaklumkan di Semarang bawah tanah. Saya boleh bawa. Lepas tu, lalui celah-celah lorong bilik tu, saya terserempak dengan berdia kapal sing. Dia juga kena tahan, tapi dia duduk bertinggung. Polis dia tunggu dia duduk tengok macam nak menangis lah. Sejak dengan dia kat situ. Selepas 2 hari dekat situ, Fahmi pun dekat situ, Tajuddin pun dekat situ, saya dibawa, dipindah tempat duduk ke Kuala Krai. Di Balai Polis Kelantan. Balai di Kuala Krai berhampiran dengan tangga Bradley. Yang selalu kita dengar berbanjir tangga Bradley, air naik, air surut. Di situlah saya duduk 6 hari. Di situlah pihak polis menjalankan penyiasatan kepada saya. Dan waktu itu saya ahli parlimen. Bezanya, waktu kali yang kedua, ringan sikit. Mana di Kuala Krai itu ringan. Yang dulu, mula-mula dulu penat. Dia agak saya kata tempat. Badan polis di Batu 3, badan polis di Port Klang, 3 malam sana, 3 malam. Habis lokak dibawa saya begini. Sebab apa? Sebab dia tak nak student yang di luar ni cari saya. Takut lumpuh badan polis. Akhir sekali, dekat nak cukup 6 hari, dibawa ke High Street. Lepas High Street, hantar ke apa ni? Di High Street lah. Mula Dawangi. Duduk Dawangi pun. Seminggu, lepas tu 2-3 malam di High Street. Lepas tu pergi ke Puting. High Street ni HSD kan? Jalan Tun HSD sekarang. High Street ni yang kita Disember lah. Balik dengan ITM. Jadi 2 kali pengalaman saya melalui ISA. Cuma saya nak beritahu, kalau ISA bila tanah di Kemuting, kemudahan semua ada. TV, court badminton, boleh main volleyball, semua ada. Tapi 2 kali saya dengan Anwar lah. Lepas tu wayang gambar apa boleh tengok. Dia tunjuk wayang seminggu sekali. Tapi dia bawa apa ni? Dia zaman dulu punya ni. Generator. Generator ni. Waktu tu saya nak tengok filem Cowboy, Anwar nak tengok filem Hindustan. Masa tu dalam Kemuting 2 tahun. 2 years. So, pendek kata, dari segi layanan tahanan ISA, selepas 60 hari, saya sebut macam ni lah. Macam burung dalam sangkar. Sangkar tu emas. Kok mana pun you nak bebas. You nak terbang. Begitulah ISA. Di Kemuting, perfect. Sehingga saya nak beritahu, makanan. Kalau family datang, bawa makanan, order makan dulu. Takut racun. Lepas tu dia bagi. Obat gigi, bunuh gigi. Obat gigi dia bagi hari ni 1. Saya bunuh dah. Lepas tu saya balik. Dia bagi yang baru besok. Arwah Syed Hussein Nadi sempat duduk dengan kita 2 bulan. Lepas tu dia kena pindah ke dorm lain. Sebab dia kasar sangat dengan warden. Maka dia dipindah di bawah kategori lain. Saya kekal dengan Anwar kat situ. Maknanya tak ada masalah. Duduk dah dekat situ sampai dibebas. Maknanya bezanya Ken Kemuting ni dengan penjara Kajang dengan Sungai Buloh. Dan waktu di Kemuting juga yang jaga dom kita tu 2 warden, gila-gila shift. Warden ni boleh borak-borak dengan kita pun. Boleh main dam. Boleh main dam dengan saya. Bersembang. Teman main badminton. Tak ada masalah. So, the only thing is that you don't have any freedom. So, setiap 6 bulan, 2 orang daripada KL datang, daripada lembaga pengampunan, buat assessment. Tengok otak kita ni dah berubah ke tidak. Betul ke tak betul? Habis. Itulah cerita ISA. Kalau banyak orang nak tahu. Dan saya juga kena banyak kes jenayah. Jenayah tunjuk perasaan. Lepas tu kes defamation. Naik turun mahkamah. Sepanjang saya jadi pemimpin pelajar, pemimpin belia, ahli parlimen, masuk politik. Sampai hari ini lah. Masuk keluar mahkamah ni. Saya tak ingat berapa kali. Tapi banyak kali sungguh. Dan ada sekali tu, di bawah semi jenayah. Semi kriminal. Yang kawan lain buat saya yang kena. Sebab saya Presiden perkasa. Kena J 1 hari denda 20,000.
Saya appeal ke Mahkamah Rayuan, saya menang. Lepas tu ada juga kes yang saya kalah, saya terpaksa bayar denda. Kes orang lain juga kena, arwah Ruslan Katim. Dia meninggal, saya presiden, saya pun kena bayar denda RM150,000. Jadi, semua ni pengalaman, bezanya jenayah dengan Awak ASA. tahu dengan Anwar Ibrahim apa pengalaman? Ada nampak benda-benda pelik? Saya 2 tahun dengan Anwar dalam kem Kemuting. Bukan saja saudara Jinggo tanya ada pelik tak pelik ni. Saya faham lah. Bila you tanya ada tak benda pelik-pelik ni. Tok Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ketika itu, bila saya bebas, kemudian bila timbul kes Anwar ni, isu Anwar yang membabitkan liwat ni, Tun Mahathir pun tanya saya. Dia panggil saya ke di Bukit Kiara pada naik kuda. Dia tanya saya, Ibrahim, masa you ada dalam Kemuting dengan Anwar dulu, ada Anwar buat apa-apa ke kayu? Saya kata, Datuk Seri cakap dia dulu sikit. Saya selalu cakap benar. Saya tak nak rekod-rekod. 2 tahun saya di Kemuting, tak ada apa yang berlaku. Saya tu bila dia dituduh liwat, saya sendiri mula-mula terkejut. Sebab di Kemuting tak ada apa. Saya boleh bersumpah, wallahi wa billahi wa tullahi. Katil pun dekat-dekat. Asyik-asyik lah, tapi Kelambu tu dekat. Dalam Kemuting, dia jadi imam. Saya jadi makmum. Masa bulan Ramadan, kita terawih. Dia imam, saya makmum. Saya tu jadi makmum, dia jadi bidah. Tukar azan dia. Dia imam. Dan waktu dalam Kemuting, saya tengok dia tekun. Baca Quran. Dia menulis. Lepas tu main badminton. Pada saya tak ada apa pun. Tapi bila timbul cerita tuduhan liwat, saya sendiri tergamam. Sehingga menyebabkan saya turut buat penyiasatan secara peribadi. Yang dulu-dulu tu yang disebut Azizan lah, Munawar lah, apa semua ni tak. Waktu Saiful lah. Saya juga tengok jumpa dia orang ni. Bertanya dan dia orang cerita apa yang berlaku. Kemudian berlaku pendakwaan di mahkamah. Saya pergi juga sekali-sekala ke mahkamah dengan masa bercara. Jadi, daripada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan 3 hakim, mahkamah persekutuan 5 hakim, 9 hakim. Melibatkan banyak pihak. Akhirnya dapati bersalah. Saya kena terimalah hakikat bahawa benda itu betul. Itu saja juga. Tapi pengalaman saya di Kemuting, tak tahu aku takutkan saya pun tak tahu. Dia tahu saya garang. Okey.